Dan orang ulama Pakistan pun begitu mahir dalam berbeza tafsir. Boleh jadi dengan sebab di antara sebab pasal dia tiap-tiap tahu kata semua. Sampai 40 kali kata kita baca lagi, kita tahu baca orang lain, baca tu kata sampai 2-3-40 kali. 40 tahun aja tiap-tiap tahun. Semuanya empat pada balik itulah yang mau tinggal. Tak mengajar. Pak pada pergi tempat Maulana Hadi itu nayangi balik. Saya kata kena mengajar balik kan. Kalau tafsir buat pasal kita duduk ngaji. Sama tidak serupa dia lah. Dia 9 kali mengajar. Orangnya begitu pakar dalam bina tafsir ini. Sama kita ni baru nak panah balik. Baru nak panah balik insya-Allah. Mudah-mudahan pengajian kita ni kita akan dapat manfaat insya-Allah. Manfaat besar daripada Quran. Pasal kita ngaji Quran. Kalau ngaji di Pakistan, sebelum ngaji 10 hari dia akan ngaji usul tafsir. Kitab besar. 10 hari ngaji habis. Termasuklah ayat-ayat Hawaii, dia akan ayat lain. Pasal kita nak pergi orang panggil munggah. 40 hari habis 30 juz. Semua hak tempat bayar tu dia akan mengaji awal. Bahar semua sekali ayat-ayat Hawaii. Hak pakai hak mudah-mudah, hak lain semua sekali lalu. Itu dia panggil satu sistem. Jadi malam ni pun kita tidak nak mula tafsir lagi lah. Kita nak bacanya pengenalan ataupun mukaddimah pada tafsir supaya ada gambaran awal sebelum daripada kita ngaji. Kerana memerlukan kepada beberapa perkara. Apabila kita ngaji itu, sistem kita ni satu sistem yang ada di Pakistan. Sistem daur tafsir. Ada di Pakistan saja yang telah dicetuskan oleh ulama Pakistan. Ijtihad dia. Apabila dia baca banyak kitab tafsir, dia buat satu kaedah dia panggil. Bukan pengajian tafsir itu, dia kaedah pengajian. Yang orang nak mudah faham Quran. Orang kampung pun berjejak dengan Al-Quran, maka dia buat istilah-istilah. Dia buat istilah-istilah. Malam ni nak sebut, kita nak sebut 3 perkara. Besar ya. Yang pertama sekali beberapa maklumat tentang tafsir. Mereka. Yang keduanya istilah-istilah dalam tafsir yang kita ngaji. Yang perlu kita kena tahu. Dan yang ketiganya masalah tauhid. Pasal dalam Quran 2/3 Quran tauhid. 1/3 aja ayat hukum. Dalam hadis 2/3 ayat hukum. Dia tak suruh pasal hadis Nabi buat. Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran ni orang yang ngaji Quran adalah benar akidahnya. Pasal Quran ni menjelaskan akidah. Masalah akidah. Merungkaikan banyak permasalahan akidah. Jadi kita masuk kepada bahagian pertamanya nasbuk, iaitu beberapa maklumat tentang tafsir. Yang pertamanya digelar sebagai mufassir. Orang yang disebut mufassir, ulama tafsir. Ulama tafsir ni apabila dia lengkap, dia ada 15 ilmu. 15 ilmu. Bukan mudah. Boleh jadi orang yang mengajar universiti pun tak boleh siapa ke perekat mufassir. Kita orang mengajar, tidak orang mufassir, ustaz tafsir dah.
Jadi hak mufassir itu memang apabila kita tengok bukan cara-cara. Nak siapa bukan baca kitab tafsir kan? Dia Wahabi dah sebut baca habis licin. Boleh jadi mufassir dah. Ada. Begitu juga kita jangan menganggapkan orang yang layak mengajar tafsir orang yang siapa mufassir saja. Orang yang tidak siapa mufassir tak layak mengajar tafsir. Apa tak kena juga. Cuma kita hanya menghormati ulama tafsir. Jangan kita meremeh-remeh. Jangan ulama tafsir semua sekali. Kadang-kadang dengan sebab perbezaan dia punya manhaj. Perbezaan manhaj. Salah dengan falah kalau kita kata. Perbezaan mampu kita meremeh-remehkan dia. Jangan. Kita tidak boleh, kita kena menghormati ulama tafsir. Pasal dia nak sapa ke mereka tu orang disebut sebagai mufassir itu 15 ilmu. 15 ilmu 7 ilmu pecahan bahasa Arab. Kau bahasa Arab 7 ilmu. Yang pertama sekali ilmu bahasa Arab itu sendiri. Itu tentang lapah dia semua sekali dah. Yang kedua nahwu. Yang ketiga tasrif, saraf. Yang keempat istiqaq, yaitu lapah-lapah bahasa Arab. Perkataan, ilmu perkataan bahasa Arab. Terbitan bahasa Arab. Supaya kita kata perkataan al-masih, tubik mana maksudnya? Tubik daripada al-mas'u ke ataupun tubik daripada perkataan as-siyahah? Tubik mana? Mana lain-lain? Dia ada ilmu khusus. Hal tu ada ilmu khusus. Bukan mudah. Sebab tu apabila kita tengok sebenarnya banyak rahsia. Orang Quran oleh kerana banyak rahsia. Orang yang sampai ke mereka mufassir ni bukan cara-cara orang lah. Bukan cara-cara. Dan juga ilmu ma'ani. Yang kelimanya ilmu ma'ani. Sastra. Ilmu bayan, ilmu badi'. Ini 7 ilmu semua tu dia panggil berkaitan dengan bahasa Arab. Bahasa Arab bukan makna faham, boleh baca aja. Kalau kita mengaji bahasa Arab boleh kecek, boleh baca saja, tak boleh jadi mufassir. Kerana banyak lagi ilmu-ilmu yang lain dia kena mengaji dan dia kena menguasai. Yang ke-8-nya ilmu qiraah. Bacaan. Itu juga berkaitan dengan tafsir juga. Memerlukan juga kepada ilmu qiraah. Yang ke-9 ilmu usuluddin. Prinsip-prinsip agama. Akidah semua sekali dah. Supaya kita tidak bercanggah dengan akidah. Canggah dengan akidah. Kalau kita tidak tahu prinsip-prinsip akidah tadi itu yang menyebabkan terjemahan kita pun kadang-kadang bercanggah. Canggah dengan akidah. Terutama sekali berkenaan dengan Nabi. Tuhan tu Nabi apa semua sekali. Yang 10-nya usul fiqh. Usul fiqh. Kita ai kapun tak apa fahaman macam apa. No ayat itu ilmu. Untuk nak faham Quran tadi. Yang sebelahnya asbabun nuzul. Sebab-sebab turun ayat. Supaya tahu peristiwa yang diturunkan. Yang ke-12-nya nasikh dan juga mansukh. Supaya kita tahu ayatnya ayat muhkam ke tidak muhkam, tasyabihat ke. Dan juga yang ke-14-nya hadis-hadis yang berkaitan dengan tafsir. Ayat-ayat yang mujmal. Ayat-ayat umum, ayat-ayat yang mubham. Dan yang ke-15-nya ilmu dia panggil
mauhibah. Ilmu mauhibah. Kurnia Allah Subhanahu wa taala. Kalau ni ilmu hak tadi nak ngaji lah. Hak lain tu semua sekali hak tadi ilmu hak kita boleh dengan cara pengajian belaka. Kasbi. Ilmu kasbi. Hak kemudian dia panggil ilmu wahbi. Kurnia Allah Subhanahu wa taala hasil daripada bukan wahbi dah. Pemberian tu. Kurnia Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dia ni faham Quran, dengan sebab dia beramal kepada Quran, khidmat kepada Quran besarnya, maka Tuhan tambah ilmu yang lain. Ilmu yang lain. Jadi 15 ilmu. Mana? Kerana kata laduni pun boleh juga. Cuma ni tidak. Sahaja itulah. Pasal untuk mengaji dia cokoh dia tu tidak laduni. Kawan-kawan tahu gitu. Dia tidak lagi tu. Boleh-boleh aku yang sirih ya begitu. Itulah dunia itu agak kalau nak pakar tu. Hati yang pertama kita nak sebutnya iaitu disebut sebagai mufassir. Kakak lah kita kata. Kakak ya. Nak jadi seorang mufassir bukan mudah. Maka kita kena menghormat ulama-ulama tafsir yang banyak berkhidmat. Yang keduanya kemudian ilmu tafsir. Memang kalau kita sebutkan ilmu tafsir ni paling mulia apa? Yang pertama sekali kita nak sebut pasal dia induk kepada ilmu. Quran kan? Quran, tafsir Quran. Dia tipu kepada ilmu, dia situ. Semua ilmu-ilmu tu induk dia nya tafsir tadi lah. Pasal kita kena memahami Al-Quran. Sepatutnya hak asas kepada ilmu tu dia kena faham akidah kau apa semua sekali. Asas daripada Quran, baru kita faham melalui pemikiran. Aliran semua sekali. Dia yang kedua, yang ketiga dah kita tu aliran. Tapi biar kita tak faham dulu. Hal lagu mana akidah daripada Quran. Akidah daripada Quran. Dalam hadis pun Nabi sebut walaupun ulama dah khilaf dari segi statusnya, cuma Syahwalullah dah lalu sebut dalam Hujjatullah kepada al-ilmu thalathah wa ma siwa dhalika fadlun. Sebutnya ilmu itu tiga. Kalau lebih-lebih lagi tambahan mereka. Yang pertamanya ayatun muhkamah, ayat yang jelas maknanya. Yang keduanya sunnatun sabitah, sunnah yang jelas makna dia. Dia juga sabit sahih dari segi sanad. Yang ketiganya faridatun adil, segala kewajipan hukum-hukum yang memberi keadilan. Jadi menunjukkan ilmu hak asasnya tiga tadi. Masuk ayatun muhkamah. Ayatun muhkamah. Dan kalau kita tengok jugalah fenomena hal yang berlaku di dalam masyarakat kita. Ilmu tafsir ditengok sebagai ilmu yang negatif. Pasal dia fikiran dia negatif. Orang kita ni asasnya fikiran negatif. Dia mazhab Syafi'i ni. Kalau kita tengok secara luas kan, itu lagi ulama mazhab Syafi'i ni dia faham hadis al-qudatu salah satu. Tu qadi tiga. Dua dalam neraka, dalam syurga. Ulama mazhab Syafi'i ambil hal-hal dua dalam neraka, tas itolak jadi tas jadi tu kan. Mazhab Hanafi dia ambil hasil masuk syurga. Semua qadi yang menyebabkan mazhab Hanafi habis masuk negeri. Positif dia panggil.
Begitu juga dengan ngapa Quran. Ngapa Quran. Kalau kita ambil itu pasal hadis sebut apa bilang ngapa Quran tak ingat. Sono aku lah macam-macam kan. Kita ambil hadis yang kelebihan ngapa Quran. Di Pakistan India dia ambil hak kelebihan ngapa Quran. Ulama ngapa Quran. Pak kita ni ambil takut ngapa Quran. Ulama kita tak ada ngapa Quran ngapa mata. Negatif. Begitu juga dengan ilmu tafsir. Ilmu tafsir ni dia kata kita orang apa orang tak layak mengajar tafsir. Ulama besar-besar boleh. Tak. Tidak sampai kepada kefahaman kita. Nak mengaji tafsir Quran, kita kena ngaji kitab kuning. Kita tak ngaji. Tidak ambil daripada Al-Quran. Tidak ambil daripada Al-Quran. Sepatutnya Islam kita kena ambil daripada Al-Quran. Itu jelas kemuliaan ilmu tafsir. Kerana dia tu adalah ilmu induk. Ya sepatutnya kita kena mengaji awalan ilmu Quran. Kita kena faham. Bukan bermakna kita tinggal ilmu lain, pekoh, gapo semua sekali itu mengaji juga. Kemudian yang ketiganya perkara-perkara yang menghalang pemahaman makna-makna Quran. Ada beberapa perkara yang menyebabkan tak faham Quran. Kita tak faham Quran. Yang pertama sekalinya, apabila ada dalam hati dia tu bid'ah. Apabila ada dalam hati dia tu bid'ah, maka dia tak faham Quran. Kerana dia ni sama ada dia tawil Quran. Dia faham lagu lain Quran. Quran tu dia faham lagu lain. Tak betul pemahaman dia. Apabila ada bid'ah di dalam hati. Yang keduanya kesombongan. Apabila dalam hati dia tu ada sifat sombong. Tidak tawadhu. Kalau kita nak sebut sombong juga, meremeh-remeh para ulama termasuk yang sombong. Bagianlah. Ulama tafsir kata, hak ia jawab, kita tidak setuju, kita bagi jawab, itu tak ada masalah. Tapi jangan kita mencelah semua sekali itu tak. Mencelah tak boleh. Jadi hak yang berlaku kadang-kadang dengan sebab perbezaan aliran tadi. Maka kita kutuk. Pakar nanti. Hak leh bukan main-main. Itu termasuk dalam kesombongan. Termasuk dalam kesombongan. Yang ketiganya hawa nafsu. Dengan sebab dia tu hawa nafsu, maka dia tak faham Quran. Yang keempatnya cinta kepada dunia. Tuhan halang daripada pemahaman Quran semua. Apabila dia tu cinta kepada dunia. Yang kelimanya selalu melakukan dosa. Berlumuran dengan dosa. Banyak. Tak faham juga Quran. Jadi bukan mudah. Bukan mudah. Orang yang faham Quran ni bukan apa ada PhD je. Kena tengok ni banyak-banyak perkara tadi tu. Yang keenamnya lemah keimanan. Lemah keimanan. Ini tak ada amalan kita kata. Tak jauh kepada amalan ke apa semua sekali. Yang ketujuhnya merujuk pendapat seorang mufassir yang tidak berilmu. Mana? Tujuh dah. Nama email tu. Yang ketujuh itu merujuk pendapat seorang mufassir yang tidak berilmu. Walaupun dia tu tulis kitab tafsir, tapi dari segi ilmu yang kita sebut tadi itu
tidak terselah, tidak cukup kita kan. Ada rujuk ke dia banyak. Ya. Walaupun dia ada kitab. Ya kelapanya merujuk pada pemikirannya semata-mata. Tidak ambil kira dengan kaedah-kaedah dalam tafsir. Kaedah-kaedah di dalam tafsir. Dan banyak ni kalau kita ulama tafsir hak ilmu ni, hak Israiliyah macam-macam. Dan hak ni di antara kilometer kita ngaji tempat kita. Tempat kita dia ngaji kitab tafsir. Kita ngaji tafsir. Kita tafsir dia macam tu. Tak kira apa. Dah apa mau kau Israiliyah aku apa kau jalan belaka. Ada dah kita tu kira kelang tu. Boleh kelang lah. Tapi kalau kita ngaji tafsir perlu berdasar kepada manhaj. Dasarkan kepada usul-usul dia semua sekali yang kita sebutkan. Walaupun kita tidak sampai ke peringkat mufassir kita kata. Tapi kita apabila kita belajar ada dah kita. Tapi kalau ada yang hal lagu tu kita faham sama Quran. Itu yang berlaku mengaji Quran pun. Tak faham juga Quran. Apa sah? Ada perkara-perkara yang menghalang daripada pemahaman Quran. Kalau kita tengok, dia kata mengaji tafsir juga. Pakistan beralui itu. Saya Bukhari ngaji. Senang saya tak semua sekali tafsir semua ngaji belakang. Semua kubur kali-kali. Tak faham. Kita katakan ada bidah dalam hatinya, maka dia tidak faham. Yang keempatnya, 5 kategori tajuk perbicaraan Al-Quran menurut Syahwaliyah. Al-Quran ni ada beberapa ilmu dalam Quran. Kalau kita boleh buat kesimpulan, ilmu yang dibawa oleh Al-Quran. Ilmu yang dibawa oleh Al-Quran. Walaupun tidak teratur, kita tak ada tajuk-tajuk ayat ilmu semua sekali. Ulama buat rumusan. Antaranya Syahwaliyullah Ad-Dahlawi dalam Al-Fawzul Kabirnya, dia buat rumusan. Dalam Quran ni dia kata ada 5 ilmu. Yang pertama dia panggil ilmu ahkam. Ilmu ahkam kita sebut fiqh dah. Yang melibatkan hukum hakam. Ada dalam Quran. Yang keduanya ilmu mukhasamah ataupun ilmu jidal. Berdebat, berlawan. Berlawan dengan orang yang tolak Quran. Orang yang tolak Quran. Ataupun kita sebut juga sebagai ilmu dakwah. Boleh juga. Berlawan kerana kita nak patah hujah dia. Jidal itu termasuk dalam salah satu daripada kaedah kita berdakwah juga. Dalam ilmu mukhasamah ni, ilmu perdebatan, berlawan ni, Tuhan sebut dalam Quran 4 kumpulan sesat. Yang pertama Yahudi, lawan dengan Yahudi. Yang kedua Nasrani, Kristian. Banyak dalam Quran. Yang ketiga musyrikin, golongan musyrikin. Dan yang keempatnya golongan munafik. 4 golongan. Ni ilmu khasamah. Lagu mana? Quran ajar satu ilmu kepada kita. Satu ilmu kepada kita. Jadi perbahasan tu dilakukan dengan 2 cara. Dengan 2 cara. Yang pertama dengan mendedahkan akidah-akidah mereka yang batil dan kesan buruknya. Ghayak akidah batil. Dan kesan buruk lagu mana? Ghayak, dedah. Yang keduanya menjelaskan tentang kesamaran syubhat
Dan diterangkan balik lagu mana? Hak yang sempurna. Itu cara Quran. Cara Al-Quran di dalam islah dia bang. Islah akidah, islah amal, islah akhlak. Digunakan. Itu termasuk di dalam ilmu yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Dan yang ketiganya ilmu tazkir bi ala illah. Masuk. Tak sabar ada malam ni bukan ni. Apa? Bau dia. Ada kan? Kita nak sebut dua malam ni. Pasal lagi tu pasal tu cakap sebut sekali lagi minggu depan. Buat tahu insya-Allah. Ilmu tazkir bi ala illah, yaitu ajak manusia supaya fikir tentang langit bumi, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Satu ilmu Al-Quran. Bawa mana? Ilmu sains lah kita katakan. Macam ilmu sains. Cuma ilmu sains itu dia buat akidah. Setelahnya bogel gitu. Dia tahu dia tempatkan dengan akidah. Jadi orang kita kenal Tuhan. Sepatutnya kenal Tuhan. Enggak sains ni bom dengan langitnya. Supaya tetap bulan matahari langit dalam bom ini buahnya ada zat ada berapa semua sekali dari itu ayat. Dalam Quran pun ada. Tentang sifat-sifat Tuhan ke apa lah. Yang keempatnya ilmu tazkir bi ayyamillah. Ini hal ilmu dalam Al-Quran. Ilmu yang memberi peringatan tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku. Sebelum daripada kita. Peristiwa itu orang yang taat dengan orang yang derhaka. Orang yang taat pun ada peristiwa dia, ada sejarah dia. Orang yang derhaka pun ada sejarah dia juga. Kan? Banyaklah cerita dalam Al-Quran ni. Sebut banyak benar lah kita kata. Itu satu ilmu yang kita kena faham. Ilmu hak yang Quran bawa. Orang yang taat dia boleh nikmat, dia boleh kejayaan. Orang yang derhaka ni sudah dengan asal. Dan yang kelimanya ilmu tazkir bil maut wa ma ba'dal maut. Ilmu yang memberi peringatan tentang mati dan hak apa yang berlaku selepas mati. Kita mati. Kita. Jadi hak cerita hidup tadi bak hukum akal. Itu cerita hidup. Fiqh dia buat hukum akal. Dia ada hak cerita mati. Mati selepas dia mati semua sekali. Dia sebut dalam Quran hak ni ilmu yang Allah Subhanahu wa taala letak dalam Quran. Hak yang kita kena mengaji. Kita kena mengaji dan apabila sampai situ ni tentang hukum hak ni tentang. Dan tujuan kelima-lima ilmu tadi. Allah Subhanahu wa taala waktu kelima-lima ilmu tadi itu ada tujuan. Apa tujuan dia? Yang pertama sekali untuk membersihkan jiwa. Kita katakan nak bentuk akhlak. Nak bentuk akhlak, nak islah hati. Nak baiki hati. Nak bersihkan jiwa kita daripada sifat-sifat mazmumah. Sifat-sifat hata comel, perangai-perangai hata comel. Nak kiki buat. Itu di antara ilmu tadi.
ilmu tadi, hana buah tu. Jadi kerana sifat mazmumah ni penyakit, ubah dia situ. Ubah dia. Tak boleh buat dengan muka lain. Tak boleh. Dengan muka lain tak boleh. Yang keduanya, nak membasmikan segala faham batil. Pasal masuk Quran tu banyak terlajuk kebatilan. Dari segi akidah, dari segi macam-macam. Jadi lagu mana nak bersih, nak basmi supaya tak ada ni. Waktu berilmu tadi, mukhashamah berapa kita sebut tadi. Nak lawan hak yang batil ni. Nak membasmikan faham yang batil. Jadi kalau kita kata dengan Quran cukup dah. Nak bagi kita ni nak jadi orang, jadi hamba Tuhan cukup dah dengan Quran. Quran sebut dia. Yang ketiganya, membuat amalan yang rosak yang bercanggah dengan kehendak Tuhan. Kehendak Allah. Ini islah amal, bid'ah, khurafat berapa dah. Kau bahagian akidah tu, buat dah tadi. Akidah harta comel. Dan juga nak buat amalan-amalan harta comel. Nak kiki buat belakang. Jadi kalau kita kata pasal tak ngaji, tak faham Quran lah, pasal ada bid'ah, ada khurafat berapa ni, pasal tak faham Quran. Asal. Alhamdulillah sabar. Dia tengok saja tak apa. Bagi. Kita pun niat tak sepanjang mana pasal masuk tak tahu. Nyamuk. Tak apa. Ya 30 boleh. Ni. Separuh sudah siap. Apa kita? Apa dulu? Tak boleh dia buat. Liu kita tengok tu. Bika Mana? penceramah. Kita ada dah Tahu. Tak apa minggu depan insya-Allah. Hari ni boleh tengok saja tu puasa. Puasa tawar dah. Puasa sukun tawar. Jadi itu di antara tujuan ilmu tadi. 5 ilmu tadi tu ni dia punya tujuan. Jadi kita tengok tujuan ni, Nabi berjaya dengan sebab bawa Al-Quran, ilmu Al-Quran. Dan yang akhir sekalinya nak sebut faedah-faedah memahami dan mengamalkan petunjuk ilmu Quran. Ada beberapa perkara lah kita boleh sebut. Boleh buat kesimpulan, boleh buat rumusannya. Kita mengaji Quran ni, yang pertama sekali, betul akidah tentang Allah. Betul akidah tentang Allah. Jadi kalau kita ngaji akidah, faham Quran tu, maka faham orang tu kenal dah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ingat sifat 20 pun kenal dah. Cuma orang hafal dia kena ingat dulu. Baru dia kenal, kalau tak ingat, tak kenal. Ada tu teknik ya. Yang keduanya betul akidah tentang Rasul. Betul akidah tentang Rasul. Syirik tentang Allah Subhanahu Wa Taala pasal faham. Tidak betul akidah tentang Rasul. Rasul tu letak tinggi terlajak. Setara Allah Subhanahu Wa Taala tak benar. Dan yang ketiganya, kita dapat mengenali siapakah orang yang berbuat baik dan siapa dia orang yang buat buruk. Amalan, dari segi amalan. Nak iktiraf amalan ni amalan, hak agama kata comel. Hak agama kata tidak comel. Melalui Al-Quran.
Kalau kita faham Quran, maka kita boleh kenal. Hak mana amalan, hak Quran kata hak ni comel. Hak Quran kata hak ni tak comel. Tak tukarlah. Dan yang akhir sekalinya, tidak akhir lagi ni, yang keempat pun, yang keempat, iaitu yakin dengan balasan Allah yang baik atau yang buruk. Kita buat amalan hak Quran sebut ni, kita yakin kita akan dapat pahala. Akan dapat maknanya balasan Allah atas dunia semua. Orang yang ada deraka kepada Allah, kita yakin juga dia akan dapat balasan. Yakin. Menambahkan je lagi keyakinan. Dan yang sekalinya dapat muhasabah diri. Adakah kita telah melaksanakan kewajipan dan meninggalkan larangan? Kita dapat setara mana? Kita dapat mencerminkan diri kita ni di dalam beramal dengan Quran itu sendiri. Sejauh mana kita? Kita kata kita mengaji Quran, nak beramal dengan Quran, dengan petunjuk Al-Quran. Habis dia punya hak yang pertamanya mungkin boleh sebut sikitnya. Hak yang kedua, kau kedua iaitu istilah kita tafsir. Nah, oleh kerana tafsir yang kita mengaji ni, kita akan jumpa beberapa istilah. Dan istilah tu nya yang telah dicetuskan oleh ulama India ni, sebagai satu sistem pengajian tafsir. Yang pertama sekali istilah yang kita akan jumpa, iaitu dia sebut dakwah. Dakwah. Ini dakwah surah. Gapo mana dakwah? Apabila kita sebut dakwah, kita tak sebut dah. Gapo mana dia? Hura dakwah berapa semua sekali. Kalau orang hak tak dengar ni pun kata faham lah gapo dia dakwah. Tidak dakwah dalam mahkamah. Dakwah itu dengan mana maksud atau tajuk utama sesuatu surah. Jadi setiap surah tu dia ada gapo dia hak yang tajuk utama. Pasal satu surah tu kalau kita nak buat umpama, surah Quran tu serupa dengan pokok sepak. Dakwah tu benih dia. Lepas tu batang tu, batang, dahan, daun semua sekali. Hak paling utama sekali. Dakwah duduk di situ. Jadi dakwah tadi itu dia menjadi paksi kepada ayat-ayat yang lain. Semua ayat itu dikembali situ kepada dakwah. Dakwah surah tadi. Ayat selain daripada dakwah tadi itu dia panggil bukti, dalil. Dalil kepada dakwah tadi. Dalil kepada dakwah tadi ataupun pelengkap kepada dakwah tadi. Kalau kita tahu dakwah surah tadi itu, dia akan memudahkan kita lagi untuk memahami pengajaran surah itu. Mana gapo dia dakwah surah? Jadi kita boleh rumuskan dalam Quran dakwah ni 3 ya biasa. Yang pertamanya tauhid. Itu dakwah. Yang keduanya risalah. Tauhid ni iaitu perlu difahami juga maksud syirik. Apabila disebut tauhid, orang tu tak faham tauhid kalau dia tak faham syirik. Dia tak faham tauhid kalau dia tak faham syirik. Faham tauhid itu apabila dia faham makna syirik. Gapo dia syirik? Baru dia faham tauhid. Yang keduanya risalah. Risalah ni nak orang tu tak faham risalah kalau dia tak faham tentang bidah. Gapo dia hak perkara yang bidah? Risalah. Hak Nabi bawa. Iaitu perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi, para sahabat dan juga bukan ijma' tabi'in.
Dan yang ketiganya akhirat. Itu dakwah. Yaitu berkenaan minat dan kecenderungan kepada akhirat. Jadi di antara perkara yang perlu kita kena tahunya, yaitu berkenaan dengan zuhud. Orang faham dia nak kepada akhirat agak pakai tinggal di dunia. Tosi sikit apa? Harta, tosi, nikah, tosi. Jadi potong acah ya. Tosi belakang. Tosi belakang. Ada kata tak kenal. Walaupun dakwah akhirat tadi itu nak membangkitkan minat, kecenderungan. Quran mari dakwah dia akhirat supaya kita berminat kepada akhirat. Kalau minat kepada dunia tidak perlu keping dah. Letak sini tu minat selalu. Dunia tak perlu keping dah. Tapi kalau akhirat tu nak keping. So minat kepada akhirat. Dia kadang-kadang yang satu surah tu dia ada satu dakwah ataupun lebih daripada satu dakwah. Dan ada banyak surah, mungkin ada saja dakwah. Banyak surah. Dakwah dia satu. Dakwah dia hanya satu. Jadi dakwah tu kita kena faham molek dulu. Dakwah surah tadi. Gapo dia dakwah surah sini dan gapo kah? Yang dimaksudkan di sini. Hal tu tentang dakwah. Selaginya hal berkaitan dengan dakwah juga dia panggil istilah. Yang kedua ni istilah dakwah ni istilah. Istilah. Yang keduanya dia panggil tanwiru dakwah. Istilah. Tanwiru dakwah. Gapo dia mana tanwiru dakwah? Kalau kita terjemah bahasa Melayu juga penyinaran, penjelasan dakwah. Penambahan kepada dakwah tadi supaya jelas. Jadi dia orang mari tanwir dakwah ni. Selepas orang yang menolak tauhid dia boleh terima sebahagian daripada dakwah. Sebahagian daripada dakwah tu dia boleh terima. Supaya dia ni kalah lah kita kata. Faham tak? Jadi kadang-kadang tanwir dakwah tu dia mari dalam bentuk soalan, dalam bentuk jawapan. Dalam Quran. Supaya dengan dari surah Az-Zukhruf. Tu hawa mari tentang cerita ayat 9 sehingga ayat 12. Cerita langit dan bumi. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh. Tapi dia orang mari dengan tanwir dakwah, dia tambah lagi dengan cerita binatang, buat binatang, buat berapa semua sekali lagi. Kau buat langit bumi, dia terima dah. Mungkin tanya mereka, siapa dia buat langit bumi? Dia kata Tuhan buat langit. Kau buat binatang kamu semua sekali. Dia panggil tanwir dakwah. Kalau dia terima dah, kita orang mari hak yang lain. Tambah. Lepas dah ke? Apa mengatur itu? Kau ke 10 mengatur. Mana? Ni. Oh, no. Tak ngaji tafsir, faham tafsir bukan dia. Mana? Yang keduanya dalil. Istilah yang kedua. Dalil. Iaitu bukti bagi sesuatu dakwah. Apabila dia bawa mari dakwah, maka dia kena ada dalil. Mana dalil kepada dakwah? Dalil. Tuhan bawa mari dalil. Dan dalam Qurannya ada 3 jenis dalil. 3 jenis dalil. Yang pertama dia mari dia panggil dalil aqli. Logik. Dalil aqli. Logik. Dan dalil aqli itu ada berbagai-bagai pula. Ada dia panggil dalil aqli anfas.
yaitu berhubung dengan tubuh manusia. Tuhan cerita tentang tubuh manusia. Kejadian semua sekali begitu. Kalau jin, aku boleh terima. Ada yang keduanya dari akli afaqi. Kejadian datang, langit, bumi, bintang, matahari semua sekali ya. Yang ketiganya dari akli ulwi. Hak afaqi tadi selain daripada tubuh manusia. Akli ulwi ini berhubung pokok di atas langit seperti bintang semua sekali. Hak selain daripada manusia dia panggil afaqi. Hak selain daripada manusia. Yang keempatnya dari akli sufli. Iaitu berhubung perkara-perkara pada permukaan bumi. Seperti laut, darat, tanah semua sekali. Laut, darat. Yang kelimanya dari akli jawi. Jawi. Iaitu yang berhubung perkara di angkasa. Seperti burung, apa semua sekali. Burung, lompoh, berapa kan? Sebut ni. Yang ke sekalinya dari akli i'tirafi. I'tirafi iaitu perkara-perkara yang diakui oleh lawan dan ianya berbentuk soalan dan jawapan. Hak mereka lawan itu ilmu, mengaku dah tu. Dia buat dalil. Itu dia panggil i'tiraf. Dia mengaku itu. Itu dalil yang pertama. Hak jenis kedua pula dia panggil dalil nakli. Nakli iaitu dalil yang dipindahkan. Ada berbagai-bagai juga. Yang pertama sekalinya dalil nakli dari kitab-kitab terdahulu. Dalil daripada kitab-kitab lama. Kalau dia orang mari Taurat Injil begitu. Dulu. Maka dia orang sebagai dalil. Dia panggil nakli. Daripada dipindahkan daripada kitab-kitab. Kalau dia orang yang berilmu. Yang keduanya dari nakli dari nabi-nabi dahulu. Secara ringkas. Iaitu tidak disebut nama. Daripada nabi-nabi yang terdahulu. Yang ketiganya dari nakli dari nabi-nabi dahulu secara panjang lebar, tafsir. Ada dua jenis dalam Quran. Ada orang yang lebih sepitah lalu gitu je. Ada orang cara panjang lebar macam surah Yusuf juga. Habis surah Yusuf. Mana? Satu surah. Satu surah kira cerita paling dekat lah kira. Dan dalil nakli. Yang kelimanya dari nakli dari ulama ahli kitab semasa Nabi. Dalil nakli daripada ulama ahli kitab hak zaman Nabi itu sendiri. Ambil sebagai dalil juga. Kemudian dalil nakli dari jin. Ambil daripada jin. Surah jin ada kan? Dalil nakli dari malaikat. Dari malaikat.